Pemimpin pembangkang desak sidang parlimen 14 hari. Pecat saya pada hari jadi. Terima kasih Anwar. MP cadang bawa Mujidin sertai UMNO. Jemput Mujidin sertai UMNO. Ini nasihat bersatu. Anggota Parlimen Pakatan Harapan Bersatu dan Warisan menggesa Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengadakan sidang penuh Dewan Rakyat pada 18 Mei akan datang. Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal, Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dalam satu kenyataan bersama berkata, tiada alasan untuk kerajaan menghadkan sidang parlimen hanya satu hari sahaja. Memandangkan parlimen telah memutuskan SOP bagi membolehkan persidangan pada 18 Mei diadakan dan memandangkan banyak aktiviti sudah mula dibenarkan bersyarat, maka sebenarnya tiada alasan atau halangan bagi parlimen untuk bersidang penuh lebih dari sehari yang telah diumumkan. Persidangan yang lebih panjang akan membolehkan perbahasan isu yang lebih mendalam serta membolehkan ahli-ahli jemaah menteri melaksanakan agenda legislatif kementerian masing-masing. Oleh yang demikian, kami menggesa kerajaan untuk segera melaksanakan sidang parlimen penuh dengan menambah jumlah hari persidangan ke sekurang-kurangnya 2 minggu, kata pimpinan pembangkang. Setiausaha Dewan Rakyat pada 17 April lalu mengeluarkan notis kepada semua anggota parlimen mengenai sidang yang akan diadakan pada 18 Mei ini. Bagaimanapun berbeza daripada biasa, sidang tersebut hanya berlangsung selama sehari. Ia juga hanya akan membincangkan rang undang-undang dan usul urusan kerajaan sahaja. Tiada sesi pertanyaan lisan, pertanyaan bertulis, usul atau kamar khas akan diadakan. Ahli Parlimen Pakatan Harapan sebelum ini dengan mengambil kira pelaksanaan PKP mendesak agar sidang tersebut diadakan lebih lama termasuk menggunakan kaedah dalam talian. Bagaimanapun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan menganggap cadangan itu bersifat pramatang, sempit dan gagal memahami keutamaan yang dihadapi oleh kerajaan ketika ini. Sebaliknya, kata Setiausaha Agung PAS itu, dalam konteks sidang pada 18 Mei ini, bagi kerajaan, isu paling utama ialah keselamatan semua pihak yang terlibat dalam urusan persidangan. Seorang lagi menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal ekonomi, Mustafa Mohamad pula berkata, isu infrastruktur perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum kaedah sidang secara maya diadakan. Untuk rekod, Kerajaan Pakatan Harapan dibentuk selepas pilihan raya umum ke-14 pada Mei 2018. Tetapi, dalam masa kurang dari 2 tahun, pentadbiran itu runtuh dan Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih kekuasaan negara pada hujung Februari 2020. Kerajaan Perikatan Nasional hasil ikatan kerjasama antara Barisan Nasional, PAS, Bersatu, GPS dan bekas MP PKR yang berpaling tada. Pada 1 Mac, Mujidin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 selepas partinya Bersatu membuat gabungan baru bersama Barisan Nasional, PAS dan GPS dikenali sebagai Perikatan Nasional. Pada masa sama, Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang menggesa orang ramai menurunkan tanda tangan melalui petisyen dalam talian untuk mendesak kerajaan mengadakan sidang Dewan Rakyat selama 2 minggu bagi membincangkan isu COVID-19. Katanya rakyat Malaysia yang ingin melihat demokrasi berparlimen berkembang di negara ini mesti memberikan sokongan kepada kempen yang dimulakan oleh Pertubuhan Pendesak Pembaharuan aliran bulan lalu. Menurut Lim, tanpa sidang penuh Dewan Rakyat, ia bermaksud semua makna demokrasi di negara ini dikosongkan selain melanggar prinsip penting pemisahan kuasa dan kedaulatan undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan negara. Tidak masuk akal untuk kerajaan mengadakan sidang parlimen selama 1 hari saja pada 18 Mei ini. Kerajaan juga tidak mempunyai perancangan untuk mempersiapkan sidang melalui maya serta jawatan kuasa pilihan parlimen terutama mengenai kesihatan dan penjagaan sosial walaupun rakyat didesak untuk bersiap sedia menghadapi wabak COVID-19 yang mungkin berlanjutan sehingga 2 tahun ke depan sehingga vaksin berkesan dibangunkan dan boleh diperolehi dengan meluas. Marilah kita menandatangani petisyen dalam talian ini untuk membawa perubahan, katanya dalam satu kenyataan. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Edmund Santara mengucapkan terima kasih kepada bekas bosnya dalam PKR kerana memecat beliau pada hari jadinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anwar, a good gentleman. Dia berikan surat penambatan tugas pemecatan saya daripada PKR pada hari jadi saya pada 3 April. Itulah hadiah hari jadi.
Saya ingin ucapkan terima kasih padanya, kata Santara dalam wawancara bersama Malaysia Kini dan Kini TV pada Khamis. Beliau berkata demikian setelah ditanya sama ada beliau sudah menyertai Bersatu sebagai anggota Bersekutu. Semakkan segera di laman web Parlimen menunjukkan beliau sebagai wakil rakyat Bersatu. Ahli perniagaan 49 tahun itu bertanding pertama kali dalam pilihan raya umum 2018 atas tiket PKR. Pada 24 Februari, Santara menyertai bekas timbalan Presiden PKR, Azmin Ali dan 9 lagi anggota Parlimen yang keluar parti. Kumpulan itu bersama Bersatu, PAS, Barisan Nasional dan GPS menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan pada 29 Mac. Pada 11 Mac, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengesahkan Azmin dan pengikutnya menyertai Bersatu. Santara berkata enggan mengulas lanjut beberapa soalan politik buat masa ini, khususnya ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Buat masa ini, saya tidak mahu cakap apa-apa berkaitan politik parti. Saya hanya mahu berkhidmat untuk rakyat, kata Santara. Santara mempengerusikan Pusat Pengurusan Krisis CMS bagi menguruskan hal ehwal PKP di peringkat wilayah persekutuan. Bagaimanapun, ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil menyangkal kenyataan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan itu bahawa Presiden PKR Anwar Ibrahim menyerahkan surat pemecatan kepadanya, Santara, pada hari ulang tahunnya 3 April. Kepada Santara, parti tidak memecat kamu pada hari ulang tahun. Kamu menyatakan bahawa keluar dari parti pada 24 Februari. Dengan perkara 9.1.c Perlembagaan Parti, kamu secara automatik bukan lagi anggota PKR. Surat yang kamu terima pada 3 April hanya penerimaan bahawa kamu telah meninggalkan parti pada 24 Februari. Syak Fahmi di Twitter yang memuat naik salinan perkara itu. Fahmi turut memuat naik tangkapan skrin laporan media bertarikh 24 Februari mengenai bekas anggota PKR Muhammad Azmin Ali dan 10 yang lain meninggalkan parti itu untuk membentuk blok bebas di Parlimen. Di sebalik pelbagai kenyataan yang menggambarkan kerjasama Bersatu dalam Perikatan Nasional dalam keadaan tidak kukuh, salah seorang anggota Majlis Tertinggi UMNO berpendapat Muhyiddin Yassin masih boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Menurut Tajuddin Abdul Rahman, caranya ialah dengan membawa Presiden Bersatu itu menyertai UMNO, parti yang pernah menyingkirkannya suatu ketika dulu. Kata Tajuddin, dengan cara itu tidak perlu lagi kedua-dua parti bersaing sesama sendiri pada pilihan raya umum akan datang, seperti dinyatakan beberapa pemimpin kalangan UMNO sebelum ini. Selagi duduk dalam parti berbeza, selagi itulah kita akan bersaing antara satu sama lain. Selagi itu tidak akan bersatu. UMNO parti yang sudah lama, Muhyiddin pun orang Melayu. Apa perlunya bersatu? Masuklah UMNO, boleh jadi Perdana Menteri UMNO. Kita pelawa, marilah masuk UMNO. Yang baik-baik mari masuk UMNO. Saya rasa orang Melayu UMNO boleh terima, katanya dalam satu wawancara. Tajuddin berkata demikian ketika ditanya mengenai isu pengagihan kerusi dalam PRU ke-15, memandangkan UMNO dan Bersatu kini bekerjasama dalam Perikatan Nasional. Pada masa sama, beberapa pemimpin kalangan UMNO menegaskan mereka berhasrat mengukuhkan kerjasama hanya dengan Mufakat Nasional yang dibentuk secara rasmi dengan PAS. Isu itu dihangatkan lagi dengan perkembangan semasa yang menyaksikan Bersatu Johor menunjukkan rasa tidak puas hati mereka terhadap beberapa isu di negeri tersebut, termasuk membabitkan pengagihan jawatan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan. Jelas Tajuddin, kerjasama mereka dalam Perikatan Nasional adalah berpaksikan kerjasama antara anggota Parlimen bagi membentuk kerajaan baru dengan menyingkirkan DAP. Katanya UMNO dan Bersatu akan bertembung seperti sebelumnya dalam PRU ke-15 nanti jika tiada sebarang kerjasama kukuh kelak. Bersatu ialah serpihan UMNO yang ditubuhkan oleh Muhyiddin bersama Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum ini Muhyiddin merupakan timbalan Presiden UMNO semasa parti itu diketuai Najib Razak. Pada PRU 14 lalu, Bersatu meletakkan calonnya di kerusi yang ditandingi oleh calon UMNO melalui Barisan Nasional. Bersatu bertanding sebagai gabungan Pakatan Harapan dan berjaya menumbangkan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan pusat serta hampir semua kerajaan negeri. Bagaimanapun, krisis politik menyaksikan Bersatu yang dipimpin Muhyiddin membuat keputusan meninggalkan Pakatan Harapan pada 24 Februari lalu. Bagaimanapun, kumpulan Mahathir menolak tindakan tersebut. Bersatu kemudian bersama dengan UMNO, PAS, GPS, MCA dan MIC membentuk Kerajaan Perikatan Nasional bagi mengambil alih tampuk pentadbiran negara daripada Pakatan Harapan. Dalam pada itu, Tajuddin berkata, kestabilan politik penting bagi memastikan kelangsungan sesebuah kerajaan dapat terus bertahan. Katanya, kerajaan tidak akan stabil jika parti-parti politik dalam kerajaan cuba untuk menjatuhkan antara satu sama lain.
Parti-parti dalam Perikatan Nasional kena berlaku adil. Janganlah cuba melemahkan atau menjatuhkan antara satu parti dan satu parti lain, katanya. Tambah ahli Parlimen Pasir Salah itu, sebab itulah UMNO bersuara dalam isu agihan portfolio kementerian yang dilihat tidak kena dengan jumlah kerusi yang dimiliki mereka. Jelasnya UMNO mempunyai pengalaman dalam pentadbiran dengan kekuatan yang ada, seharusnya mendapat portfolio yang lebih baik. Oleh itu, katanya, Perdana Menteri wajar memberi perhatian dan mengambil tindakan berhubung perkara itu. Seorang anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu berkata, pemimpin UMNO perlu memberikan fokus untuk perkukuhan gabungan Perikatan Nasional, bukannya menjemput pemimpin bersatu menyertai parti mereka. Menurut Wan Saiful Wan Jan, fokus yang lebih penting berbanding ajakan buat Muhyiddin Yassin ialah memperkukuh kerajaan demi menghadapi krisis ekonomi yang mungkin berlaku. Tidak perlulah menjemput pemimpin bersatu masuk UMNO. Apabila dibuat jemputan terbuka, timbul pula persoalan di mana UMNO nak letak Zahid Hamidi. Kan tidak harmoni jadinya, katanya dalam satu kenyataan. Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) berkata demikian ketika mengulas cadangan Ahli Parlimen Pasir Salah Tajuddin Abdul Rahman supaya Muhyiddin kembali kepada UMNO. Tajuddin ialah anggota Majlis Tertinggi UMNO, manakala Muhyiddin merupakan Presiden Bersatu. Kedua-dua parti itu pernah berseteru dan bersaing sesama sendiri dalam pilihan raya umum ke-14 sebelum Muhyiddin membawa Bersatu menjalin kerjasama dengan UMNO. Beberapa pemimpin UMNO pula membayangkan sokongan mereka kepada Bersatu mungkin akan ditamatkan menjelang PRU ke-15 yang mesti diadakan selewat-lewatnya pada 2023. Menurut Tajuddin, jika Muhyiddin kembali menyertai UMNO, Ahli Parlimen Pagoh itu masih boleh kekal sebagai Perdana Menteri mewakili parti yang pernah menyingkirkannya suatu ketika dulu. Menurut Tajuddin, dengan cara itu juga, Bersatu dan UMNO tidak perlu lagi bersaing sesama sendiri pada PRU akan datang. Kata Wan Saiful, pemimpin UMNO perlu belajar daripada apa yang berlaku dalam Pakatan Harapan sebelum ini apabila ada antara mereka yang lantang bersuara secara terbuka seperti timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy dan Adun Sungai Pelek Roni Liu. Habis segala isu mahu dijadikan kenyataan media, akibatnya kerajaan Pakatan Harapan dilihat berpecah dan lemah hingga membawa keruntuhan. Para pemimpin Perikatan Nasional mesti belajar daripada sejarah. Jangan terlalu suka membawa isu kontroversi ke media. Jangan jadi seperti Ramasamy, suka sangat mencipta kontroversi pada waktu kita sepatutnya mencari keharmonian, katanya. Tambah Wan Saiful, dengan memberi fokus kepada penyatuan Perikatan Nasional, kerajaan boleh menjaga masa depan dan kepentingan bangsa Melayu. Perikatan Nasional sebuah gabungan yang dipimpin oleh Muhyiddin yang menyatukan parti-parti besar Melayu. Jika gabungan ini berjaya, masa depan orang Melayu dan semua rakyat akan terjaga, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.